A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pagi ini setelah kita bercuti satu hari. Semoga Allah memberi hidayat dan rahmatnya kepada kita semua dalam semua keadaan kita. Sama ada kita bercuti ataupun kita belajar ataupun kita beramal soleh. Yang paling penting ialah kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ini kita sambut tadabbur surah Al-Mujadilah ataupun surah Al-Mujadalah. Kita sambung ayat yang kelima. Sebelum tu macam biasa kita tengok maksud ayat yang lepas dan kaitannya dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas berkenaan dengan seorang wanita yang tua, yang miskin, yang tidak ada peranan dalam masyarakat, tapi bila dia bertakwa kepada Allah, bila dia yakin kepada Allah, maka dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalahnya, iaitu masalah suaminya menziharkannya. Walaupun dia cerita masalahnya kepada Rasulullah, tapi sebenarnya dia mengadu kepada Allah. Jadi oleh kerana wanita ni betul-betul bertakwa kepada Allah, betul-betul yakin tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mendengar aduannya. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perbualan antara wanita ini, iaitu Khawlah binti Sa'labah dengan Rasulullah SAW, dan Allah menjawab aduan ataupun keluhan wanita ini dan Allah memberi solusi kepada wanita ini, walaupun dia hanyalah wanita biasa, wanita tua, wanita miskin yang tidak ada nama dalam masyarakat. Ada di sini menunjukkan bahawa Allah sentiasa mendengar hamba-hambanya, apatah lagi hambanya yang beriman, yang bertakwa, walaupun tidak ada kedudukan, tidak ada nama dalam masyarakat. Tapi bila bertakwa aja, walaupun dia berseorangan, Allah sentiasa bersamanya. Kemudian setelah Allah sebut, Allah mendengar perbualan wanita ini dengan Rasulullah, dan Allah beritahu apa yang dilakukan oleh suaminya, yang hasil daripada adat keturunan jahiliah adalah satu perkara mungkar, satu perkara dosa besar. Maka Allah memberitahu solusinya, penyelesaiannya ialah sesiapa yang menziharkan isterinya, maka solusinya ialah dia kena bayar kafarah. Dan Allah beritahu hukum kafarah mengikut tertib. Pertama, merdekakan hamba. Kalau tidak ada hamba ataupun tidak ada duit untuk membeli hamba, maka dia pergi yang kedua, iaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sekiranya tidak mampu juga berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka pergi hukum yang ketiga. Allah tu maha rahmat kepada hambanya. Allah tidak memaksa seseorang buat sesuatu yang dia tidak mampu. Bila tak mampu yang pertama, turunkan yang kedua. Bila tak mampu yang kedua, Allah bagi peluang yang ketiga, iaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan kalau tak mampu juga, maka dia bebas. Sebab perintah Allah berdasarkan kemampuan. Okey. Kemudian Allah beritahu di hujung ayat yang keempat, walil kafirina azabun alim. Sebelum tu, zalika litu'minu billahi wa rasulih. Semua peraturan-peraturan ini, hukum-hukum ini, untuk melepaskan seseorang daripada hukum zihar, daripada tidak boleh menyentuh isteri, maka dia kena buat apa yang Allah sebut,
iaitu merdekakan hamba, kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tak mampu beri makan pada 60 orang miskin. Semua tu adalah sebagai litu'minu billah, supaya mereka semakin beriman kepada Allah. Dan sekiranya mereka buat kesalahan, mereka bertaubat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan Allah kata, watilka hududullah, itulah batas-batas hukum Allah. Sesiapa yang mengingkarinya, walil kafirina, siapa yang mengingkari hukum Allah, baginya azab yang pedih. Jadi di sini Allah nak bagi tahu, walaupun hukum Allah tu ada kesusahan, ada keberatan, tapi dia tidak lari daripada kemampuan manusia. Di sini juga Allah nak bagi tahu, bila kita nak menghukum, jangan sampai tahap hukuman yang memberatkan sampai orang lari daripada Islam. Jadi walaupun hukum tu ada unsur macam menekankan ataupun membebankan, tapi dalam hukum membebankan itu jangan sampai tahap orang tu lari daripada Islam. Kena seimbangkan. Contoh kita nak hukum anak, hukum sekadar kesalahan dia, biar dia tak rasa hukuman itu tak patut kepadanya. Bahkan dia rasa hukuman rotan yang kita bagi pada dia adalah sesuai dengan kesalahannya. Jadi kena seimbangkan antara hukum berdasarkan kesalahan dengan hukum yang berdasarkan nafsu, yang kadang-kadang orang tak boleh terima hukum itu. Walaupun asalnya daripada Islam. Tapi bila kita dah melampau, menyebabkan orang rasa hukum itu adalah zalim. Jadi hukum Islami ada dua. Satu, nak menyedarkannya tentang kesalahannya supaya dia sedar dan kembali semula. Yang kedua, supaya dia tidak mengulangi. Jadi hukuman tu kalau ringan saja, kalau ringan sangat mungkin dia berhenti, lepas tu dia ulang balik. Kalau berat terlajak mungkin dia akan tinggalkan terus Islam. Jadi kena seimbangkan. Allah kata di hujung ayat yang keempat, bagi orang kafir azab yang pedih. Okey. Ayat hari ini Allah nak jelaskan lagi lebih detail siapa yang menolak hukum Allah. Bukan hukum zihar saja, tapi semua hukum Allah. Apa akibat yang mereka akan terima bila seseorang itu menolak hukum Allah secara umumnya, bukan kepada hukum zihar saja. Okey, kita sambung. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya allazina, orang-orang yang yuhaduna, mereka yuhaduna mana mengingkari ataupun menyalahi sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Tengok Allah nak begitu. Masalah besar manusia bukan menyalahi manusia, bukan menyalahi ulama, bukan menyalahi ustaz. Tapi masalah besar ataupun jenayah yang paling besar ialah bila manusia menyalahi Allah dan Rasul. Manusia mengingkari Allah dan Rasul. Apa akibatnya? Kubitu. Kubitu makna mereka kabata makna la'ana ataupun khazala. Kabata makna dia dilaknat, dia melaknat ataupun dia menghina. Jadi kalau kubitu, kalau kita belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari', fa'il madhi mabni lil majhul. Terjemahannya ialah mereka sama ada satu dilaknat, mereka dilaknat, ataupun mereka dihina, khuzilu, ataupun daripada izlal, uzillu.
kubitu mereka dilaknat ataupun mereka dihina. Kama sebagaimana kubita telah dihina orang-orang yang dari sebelum mereka. Jadi Allah nak beritahu siapa yang menentang hukum Allah, siapa yang menyalahi sunnah Nabi, mereka ini akan dihina. Sebagaimana telah dihina mereka-mereka yang sebelum orang Mekah. Ada pendapat mengatakan siapa ni yang dihina sebelum orang Mekah, iaitu umat-umat dahulu. Kaum Samud, kaum Ad, mereka dihina masa kat dunia dan di akhirat besok mereka akan dapat azabun muhin. Mereka dihina dengan cara Allah jadikan kera, Allah jadikan babi, Allah turunkan peti kepada mereka. Dan juga pendapat kedua, sebagaimana dihina orang-orang yang sebelum mereka. Ayat ni ada ahli tafsir mengatakan turun pada orang munafik di Madinah. Jadi siapa yang menentang Allah dan Rasul, walaupun secara sembunyi, mereka tetap akan dihina sebagaimana dihina orang musyrikin sebelum mereka. Orang musyrikin dihina oleh Allah, iaitu kalah dalam peperangan Badar, kalah dalam peperangan Ahzab, dalam peperangan Khandaq. Itu antara bentuk penghinaan. Jadi siapa saja, sama ada yang sebelum orang musyrikin ataupun orang musyrikin sendiri, siapa saja yang menyalahi ataupun mengingkari Allah dan Rasul, maka mereka akan dihina di dunia. Kemudian waqad anzalna, kita habiskan, dan sesungguhnya kami telah turunkan ayatin bayyinah, ayat-ayat yang bayyinat, jelas. Seolah waqad anzalna ayatin bayyinah, dalam bahasa Arab dipanggil ayat mu'taridah, ayat yang datang secara tiba-tiba, yang tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya dan selepas. Selepasnya apa? Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir, azabun muhin, azab yang hina. Ni ayat ni dia panggil apa dalam bahasa Arab ni? Waqad anzalna. Ayat yang Allah nak bagi tu ialah orang yang menentang Allah dan Rasul, mereka akan dihina sebagaimana dihina orang-orang yang sebelum mereka, dan walil kafirina azabun muhin. Bagi orang kafir azab yang pedih, itu je. Tapi yang kat tengah tu, waqad anzalna ayatin bayyinah, hanya sebagai penjelasan. Dia tidak kaitan dengan ayat sebelum dan ayat selepas. Dia semata-mata nak jelaskan bahawa keingkaran orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul satu perkara yang sangat tidak patut. Kenapa tidak patut? Sebab Allah telah turunkan ayat-ayat yang jelas, bukti yang cukup jelas, keesaan Tuhan, kebesaran Allah dan kebenaran Nabi Muhammad. Semuanya bukti cukup banyak dan bayyinat cukup jelas. Jadi tidak sepatut mereka yuhadun Allah. Jadi bila ada ayat yang jelas, tapi mereka tetap yuhadun Allah, maka mereka selayaknya mendapat azabun muhin. Jadi ayat kat tengah ni nak beritahu kenapa mereka diazab di akhirat. Kenapa mereka dihina. Sebab mereka sepatutnya diazab, sebab cukup bukti dah untuk mereka beriman kepada Allah. Tapi mereka tetap tak beriman dan mereka tetap melawan Allah dan Rasul. Okey. Sekarang kita nak faham apa maksud kafir di sini. Dan apa kaitan dengan ayat sebelum ni? Ayat sebelum ni ialah tentang hukum orang yang berzihar. Orang yang berzihar hukumnya apa? Kena merdeka ke hamba. Hamba. Kalau tak mampu, turun yang kedua. Puasa.
2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, yang ketiga, bagi makan orang, bagi makan 60 orang miskin. Jadi kalau ikut ayat sebelum ni ialah antara hukum Allah ataupun hudud Allah ialah inilah. Siapa yang menziarahkan isteri, dia kena buat salah satu, bukan salah satu. Yang pertama, kalau tak mampu kedua, kalau tak mampu ketiga. Tiba-tiba Allah berkata, siapa yang memerangi Allah dan Rasul. Apa kaitannya? Iaitu, siapa yang tak melaksanakan, dia menziarahkan isterinya, tapi dia tak nak buat ni, kafarah dia tak nak buat. Dia boleh jadi kafir dan dia akan dihina di dunia, dan di akhir dia akan dapat azab neraka yang pedih. Okey, kafir ni macam mana ni? Kita boleh tengok surah Al-Ma'idah ayat 44 lah. Ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humu 44 lah. Ada? Hujung ada hujung. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun kan? Ada tak? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Okey, yang kedua ini ayat 44. Yang kedua lebih kurang sama. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Ini ayat 45 kan? Kemudian ayat 47 faulaika humul fasiqun. 47. Jadi Allah kata apa? Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, pertama Allah kata dia jadi kafir. Faulaika humul kafirun. Kemudian selepas tu Allah kata dia jadi zalim. Faulaika humul zalimun. Yang ketiga Allah kata faulaika humul fasiqun. Kenapa kesalahan yang sama, iaitu tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi hukumannya berbeza? Ataupun perkataan yang Allah guna berbeza. Satu kafirun, yang kedua zalimun, yang ketiga fasikun. Okey, ada dua pendapat. Pendapat pertama, sebenarnya kafirun juga adalah orang yang zalim. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Apa ayat tu? Al-kafiruna humuz zalimun. Orang yang kafir adalah, mereka juga adalah orang yang zalim. Dan dalam ayat lain Allah kata orang yang kafir adalah humul fasikun, orang yang fasik. Jadi pendapat pertama, walaupun Allah sebut dengan 3 nama yang berbeza, tapi maknanya sama. Orang kafir itu yang zalim, orang zalim itu yang fasik, orang fasik itu yang kafir. Maknanya sama. Iaitu semua terkeluar daripada Islam. Okey, pendapat yang kedua, ini pendapat Syekh Shalih Utsaimin. Dan dia kata ini pendapat bagi dia lebih tepatlah. Kafirun berbeza dengan zalimun, zalimun berbeza dengan fasik. Bila orang tu jadi kafir, kalau dia tak menghukum dengan hukum Allah dan dia mengingkari hukum Allah. Contoh solat, dia kata solat ni sebenarnya tak wajib, maka dia terus jadi kafir, terkeluar dari Islam. Dia kata aurat, tutup aurat. Dia buka aurat dan dia kata tutup aurat ni tak boleh pakai dalam zaman sekarang. Hukumnya terus kafir. Terkeluar daripada Islam. Okey, yang kedua, kalau dia tidak laksanakan hukum Allah, tidak solat ke, tidak tutup aurat ke, tapi dia tetap yakin solat tu wajib, tutup aurat tu wajib, tapi dia rasa macam dia nak lawan, dia nak lawan juga hukum Allah, walaupun bagi dia hukum Allah adalah betul, maka dia masuk orang yang zalim. Dia belum keluar dari Islam, sebab dia masih akui benda tu adalah wajib.
Ataupun dia guna hukum manusia. Contoh, dia guna hukum manusia, bukan hukum Allah. Dengan tujuan untuk menzalimi orang lain. Undang-undang manusia itu bukan daripada Allah. Tapi dia tahu hukum manusia ni bukan daripada Allah dan bukan lebih baik daripada hukum Allah. Tapi dia guna untuk membalas dendam. Untuk menzalimi orang lain. Maka dia zalim, dia bukan kafir. Yang ketiga, dia guna hukum manusia, bukan hukum Allah. Dia yakin hukum Allah yang terbaik, hukum Allah tetap betul, tapi dia guna hukum manusia untuk kepentingan dirinya, contoh untuk membantu orang yang dia suka. Bukan nak balas dendam. Yang nombor dua ni balas dendam, itu zalim. Tapi nombor dua ni dia guna hukum manusia untuk membantu orang yang dia suka. Maka dia adalah orang yang fasik, bukan kafir. Boleh saya ulang? Kalau solat, dia tak solat, dia tak melaksana hukum Allah. Dan dia mengatakan hukum Allah ni, solat ni tidak wajib. Hukumnya adalah kafir, terkeluar dari Islam. Yang kedua, dia tak solat. Dan dia anggap solat tu tetap wajib. Tapi dia lawan. Dia lawan hukum Allah. Walaupun dia rasa hukum tu adalah bukan tak wajib, tetap wajib. Maka dia hukumnya zalim. Tapi kalau dia tak solat dan dia yakin solat tu adalah wajib tapi dia malas. Dia malas, maka dia masuk dalam hukum fasik. Jadi zalim dan fasik ni masih dalam Islam. Kafir ni terkeluar daripada Islam bila dia mengingkari hukum Allah. Sama juga hukum ni. Allah kata walil kafirina, bila dia jadi kafir ni. Kalau dia kata dengan dia menziarahkan isteri, dia kata merdeka ke hamba ni tak boleh pakai dah sekarang. Terus jadi kafir. Tapi kalau dia kata merdeka ke hamba boleh pakai, tapi saya tak nak, dia lawan. Dia adalah orang yang zalim. Dia adalah orang yang zalim. Tapi kalau dia tak lawan dan dia akui hukum Allah adalah benar, tapi dia malas, dia bawa kepada hukum yang fasik. Jadi hukum dalam Islam ni mengikut, kalau orang tu tak buat, ikut keadaan, ikut niat dia. Kalau dia sampai dia mengingkari, mengatakan tak wajib, boleh terkeluar dari Islam. Okey? Jadi Allah kata walil kafirina azabun muhin. Bagi orang kafir azab yang pedih. Kafir yang mana ni? Ni yang nombor satu ni. Dia kata ni hukum zihar ni semua tak boleh pakai. Apa ni? Puasa 2 bulan turut-turut, tak masuk akal. Dia boleh jadi kafir. Okey? Sebab tu orang beriman bila terima hukum Allah, dia kena ada pendirian dia. Apa pendirian dan sikap orang beriman bila terima hukum Allah? Bila dia dengar hukum Allah ataupun hukum Allah tu kena ke atasnya, apa sikap orang beriman? Supaya dia tidak jadi kafir, tidak jadi zalim dan tidak jadi fasik. Apa sepatut pendirian orang beriman? Boleh buka surah An-Nisa ayat 65. Surah An-Nisa ayat 65. Supaya orang beriman tidak kafir, tidak zalim dan tidak fasik. Allah kata apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Kemudian yang kedua, wala summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang ketiga, wa yusallimu taslima. Okey, ini sikap orang beriman. Bila terima hukum Allah, termasuklah hukum zihar ni, apa-apa saja, solat ke, tutup aurat ke, tak boleh mengumpat ke, tak boleh rasuah ke, tak boleh buang masa ke,
maka orang beriman sikap dia macam ni. Pertama Allah kata, fala wa rabbika. Cuba kita terjemah. Fala wa rabbika, maka demi Tuhan engkau. Maka demi Tuhan engkau. Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri. Maka demi Tuhan engkau, la yu'minuna. Mereka semua tidak beriman. Mereka semua tidak beriman. Bila tak beriman, sama ada kafir, ataupun zalim, ataupun fasik. Bila dikatakan beriman? Pertama, sehinggalah dia yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka berselisih. Bila berselisih je, terus dia cari Nabi. Dia bukan cari ustaz, dia bukan cari tok guru. Kalau cari ustaz pun dia tanya, ada dalil tak? Ada tak ayat Quran ataupun hadis? Ini ciri-ciri pertama orang beriman. Bila berlaku apa saja masalah perselisihan, dia rujuk kepada apa? Ka ni iaitu balik kepada Rasulullah. Allah bersumpah semua tidak beriman sehingga dia menjadikan Rasulullah sebagai hakim, sebagai pemutus. Okey, satu. Yang kedua, ini dia panggil Islam. Bila dia letakkan Allah dan Rasul sebagai pemutus, hakim untuk menyelesaikan semua masalah, maka dia Islam. Yang kedua, summa la yajiduna fi anfusihim haraja. Kemudian dia tidak, setelah dijadikan Rasul sebagai hakim dan Nabi telah memutuskan apa saja keputusan, maka lepas tu step kedua apa dia? Summa la yajiduna, mereka tidak dapati dalam anfusihim dari mereka haraja. Haraja ni apa? Rasa tak suka. Semua keputusan Allah dan Rasul, dia suka. Bila ada haraja, dia belum beriman. Dia mungkin masuk fasik ataupun zalim. Mimma qadaita. Dia tidak ada rasa haraj, rasa tak suka, rasa resah. Mimma qadaita, terhadap apa yang engkau, iaitu Rasul, putuskan. Ya. Dia cakap. Ha? Tapi dia orang dengar clear lah suara. Oh. Semua tempat ke ataupun tempat-tempat tertentu? Mana suara tak clear ataupun gambar? Dua-dua. Ya. Jadi macam mana? Ha. Tapi yang tak dapat tu, kesian lah. Clear ke suara? Ha? Okey. Step yang kedua kita sambung. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Setelah dia menjadikan Allah dan Rasul sebagai pemutus dalam semua masalah hidup dia, kemudian dia terima hukum tu dengan redha. Dia terima hukum tu dengan redha. Rasa gembira, rasa puas. Jangan ada haraj. Haraj ni rasa tak puas. Kemudian yang ketiga, wa yusallimu taslima. Dia menyerah dirinya kepada Islam keseluruhannya. Sepenuhnya. Bukan satu masalah aja, tapi semua masalah hidupnya dia serah kepada Islam keseluruhan, kesemuanya. Ada orang terima, okey, saya puas dalam masalah ni. Tapi hukum tutup aurat ni saya tak puas lah. Salat okey. Haji umrah okey. Puasa okey, tapi dalam bab aurat saya tak nak. Saya tak puas. Makna dia bukan wa yusallimu taslima. Sebab tu kata ulama ni, tiga ni, yang pertama tahap Islam dia, yang kedua tahap iman dia. Ini dalam hati ni. Kadang-kadang orang solat tapi hati tak puas, maka dia Muslim, dia bukan mukmin lagi.
Dan bila dia dah beriman, hati dah puas, dia serah keseluruhan hidupnya kepada Allah, kepada hukum Islam. Ini sampai tahap apa? Ihsan. Ihsan. Ini sikap orang beriman. Stand orang beriman bila dapat hukum Allah. Sama ada hukum zihar ke, hukum solat ke, puasa ke, tutup aurat ke. Dia kena ada 3 step ni. Pertama, jangan cari ulama'. Kalau cari ulama' apa? Untuk mendapatkan hadis Nabi. Ataupun untuk mendapatkan dalil daripada Al-Quran. Ulama' adalah pewaris para Nabi. Ulama' tak boleh bagi pendapat sendiri. Melainkan, bila tidak ada dalil pada Quran dan hadis. Dan kita pergi yang kedua, iaitu ijma' ulama'. Ulama' sepakat dalam perkara yang tidak ada dalil pada Quran dan hadis, okey, kita boleh terima. Kalau itu adalah ijma'. Tapi selagi ada ayat Quran, selagi ada hadis Nabi, kita tak boleh jadikan pendapat ulama' sebagai rujukan. Okey? Jadi kalau tak ada ni, kadang-kadang kita terima, hati tak puas. Mungkin ada kat sana lah. Sama ada kita zalim ataupun kita fasik. Ataupun kita dah terima, kita dah puas, tapi bukan semua. Ada bab-bab dalam Islam kita tak boleh terima. Saya bagi contoh lah. Kadang-kadang isteri kan, solat okey, tutup aurat okey, haji, puasa okey. Tapi bila suami dia meninggal, Allah kata duduk kat rumah 4 bulan 10 hari. Yang tu tak boleh terima. Ada haraj. Makna dia tak yusallimu taslima. Makna dia belum, Allah kata apa? Demi Tuhan engkau, mereka tidak beriman dengan erti kata yang sebenar-benarnya. Ramai akan macam tu kan. Mengaji lama, tapi bila suami meninggal, orang kata tak boleh keluar. Dia nak keluar juga. Sebab ada haraj. Dia rasa macam tak puas hati je. Selagi tak pergi ziarah kubur suami dia, tak pergi tengok muka suami dia, dia rasa tak puas. Sedangkan itu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas ha? Kemudian kita sambung. Yauma. Okey, saya nak sentuh sikit sebelum kita masuk ayat baru. Allah kata kubitu, mereka dihina. Dihina bila ni? Maksud dihina ialah akan dihina. Belum berlaku. Siapa yang memerangi Allah dan Rasul, maksudnya mereka akan dihina oleh Allah. Penghinaan belum berlaku. Tapi kenapa Allah buat dalam bentuk fa'il madi? Kubitu ni makna fa'il madi. Past tense. Jadi orang tanya, Ustaz, kenapa Allah guna perkataan fi'il madhi yang menunjukkan telah berlaku? Sedangkan benda tu belum berlaku. Akan dihina, bukan telah dihina. Jawapannya ialah, Allah banyak guna perkataan fi'il madhi yang menunjukkan past tense walaupun belum berlaku, sebab Allah nak menunjukkan, Allah nak bagi tahu kita, bila Allah cakap, mesti berlaku. Seolah benda tu memang dah berlaku. Sebab yang bercakap Allah. Dia bukan macam manusia. Kita cakap 10, benda akan berlaku. Tengok yang berlaku 1 je. Tapi kalau Allah berkata, pasti akan berlaku. Maka Allah guna fi'il madhi untuk menggambarkan benda tu pasti akan berlaku. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat ni, qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang-orang beriman yang salat khusyuk. Tengok Allah guna aflaha fi'il madhi. Ini fi'il madhi past tense. Yang menunjukkan telah berlaku. Sedangkan orang beriman yang berjaya bila? Di akhirat besok. Belum berlaku. Kenapa Allah guna fi'il madhi? Telah berlaku. Allah nak bagi tahu kalau kamu beriman, kalau kamu salat khusyuk, pasti kamu akan berjaya. Seolah benda tu telah berlaku. Sebab yang bercakap ialah Allah. Allah mengetahui apa yang lepas, apa yang sedang, dan apa yang akan berlaku. Okey, kemudian satu lagi Allah sebut sini azabun muhin. Kalau kita tengok ayat yang kelima, azabun alim. Azabun alim. Ini ayat 4. Ayat 5, azabun muhin.
Kalau alim makna dia pedih. Kalau muhin, azab yang hina. Apa beza? Kenapa ayat keempat Allah guna azabun alim? Ayat kelima Allah guna azabun muhin. Okey. Azabun alim makna azab yang pedih. Mana lebih kurang sama walil kafirina. Sebelum tu sama walil kafirina. Walil kafirina. Bagi orang yang ingkar dalam ayat 4 iaitu dia tak nak laksana hukum kafarah. Kafarah zihar dia tak nak laksanakan. Kenapa? Dia kata menyakitkan dia. Kena merdekakan hamba menyakitkan hati dia. Kena puasa 2 bulan berturut-turut menyakitkan. Maka dia pun ingkar. Dia kufur. Maka Allah sebut mereka akan diberi azab yang betul-betul sakit. Kalau kamu tak nak sakit kat dunia, kamu akan dapat azab yang pedih di akhirat. Maka Allah sebut azabun alim. Manakala ayat kelima, mereka memerangi Allah dan Rasul dalam konteks mereka nak menghina hukum Allah. Hukum Allah ni tak terpakai. Hukum Allah tak sesuai. Ada unsur menghina. Maka Allah sebut azab di akhirat mereka akan dapat azab yang hina. Sebagaimana mereka menghina hukum Allah. Sebenarnya azab yang sama je. Yang ni pedih, yang ni hina. Siapa yang diazab dia akan dapat dua-dua. Satu pedih, sakit. Yang kedua satu penghinaan. Okey, kita masuk ayat baru. Yauma yab'asuhumullah. Yauma yab'asuhumullah. Pada hari yab'asuhumullah, Allah akan bangkitkan mereka. Hari Allah akan bangkitkan mereka bila ni? Dia tiupan ada 2 kali kan. Tiupan pertama kiamat. Tapi belum dibangkitkan. Tiupan pertama semua mati. Tiupan yang kedua, ketika itu dibangkitkan. Jadi bila Allah tiup sangkakala yang kedua, Allah akan bangkitkan semua sekali jami'an. Jami'an ke semua. Bila sebut semua tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang terkecuali. Sama ada yang mati dikuburkan ataupun yang mati tidak ada kubur. Yang tidak ada kubur seperti yang mati terbakar, hangus, tak tahu. Tinggal debu je. Jadi tak boleh nak dikebumikan. Ada yang mati dimakan haiwan, buas. Jadi mayat dia hilang. Ada yang mati lemas di laut, mayatnya hilang. Ada yang mati seperti MH370 kan. Beratus orang tak tahu mayat di mana. Hilang, tak tahu kubur di mana. Dan yang terbaru kapal terbang di Indonesia kan. Sriwijaya. Sriwijaya. Berapa orang mati? 60 orang kan? 60 orang. Mereka tu mungkin tidak ada kubur. Yang mati di tsunami pun ada yang tak dijumpai. Jadi Allah akan bangkit yang mana ni? Adakah yang ada kubur saja? Tak, semua sekali. Yang terbakar, yang hangus apa semua pun akan dibangkitkan. Kemudian fayunabbi'uhum, lalu dia akan yunabbi' mana? Daripada nabak. Memberitahu. Cuma beza nabak dengan khabar, nabak ni berita besar. Jadi kalau orang bagi tahu mulai hari ini PKP, itu khabar biasa. Tapi kalau bagi tahu mulai hari ini darurah, mungkin itu nabak. Tapi nabak yang paling besar ialah iaitu Allah akan bongkarkan. Lalu dia membongkarkan kepada mereka. Allah akan bongkarkan semua ni kepada mereka. Siapa mereka ni? Ni yang akan dibangkitkan semua sekali. Allah akan bongkarkan. Apa yang Allah akan bongkarkan? Bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah beritahu, dibangkitkan dan menakutkan, kemudian akan dibongkarkan apa yang kita lakukan, lagi menakutkan. Dan lagi menakutkan apa dia? Lagi-lagi menakutkan apa dia? Yang ketiga, ahsahullah. Allah
Ahsa apa dia? Ahsa daripada al-hasa. Al-hasa. Al-hasa ni anak batu. Orang nak melontar dia pungut anak batu kan. Jadi orang Arab dahulu bila dia nak menghitung dia guna anak batu. Sebab tu ahsa ni dia ambil daripada perkataan al-hasa. Jadi mereka kalau hitung guna anak batu memang tepat. Maksud di sini apa dah? Bila Allah guna perkataan ahsa, makna Allah nak beritahu semua amalan kita Allah akan bongkarkan secara tepat dan detail. Saya bagi contoh kan. Pukul 10 semalam, kalau kita ditanya, buat apa semalam? Pukul 10 tepat. Kita tak tahu. Tapi Allah tahu apa dia? Allah tahu pukul 10 tepat kita buat apa? Apa niat kita? Berapa minit perjalanan kita yang kita buat tu? Dan tempat kita buat, cara kita duduk, semua Allah begitu detail. Tapi kita sendiri, Allah menghitungnya dengan tepat dan detail. Tapi kita pula apa dia? Wa nasuhu. Dan mereka lupa. Apa maksud ni? Jadi kalau kita tadabbur dua ayat ni, dua rangkai ni, ahsahullah wa nasuhu. Kalau kita tadabbur, kita boleh takut, kita boleh gerun dan iman kita jadi meningkat. Kita tak berani lagi nak buat maksiat. Kenapa? Sebab Allah kata Allah akan hitung semua amalan kita secara tepat dan detail, tapi wa nasuhu, kita lupa. Kita lupa amalan kita, tapi yang kita lupa tu Allah tetap hitung. Cuba tanya diri kita, berapa banyak amalan kita yang kita dah buat, kita lupa. Berapa banyak dosa yang kita buat dan kita lupa. Tapi Allah tak pernah lupa. Jadi satu-satunya kitab yang ajaib ialah kitab yang tidak tertinggal satu pun amalan yang dilakukan oleh manusia sejak dia balik sampai dia mati. Yang zahir, yang batin, yang besar, yang kecil, yang jahat, yang baik, semua tercatat. Dipanggil kitab yang tidak lupa apa-apa pun. Tapi kita, wa nasuhu, kita lupa. Jangan kita ditanya amalan kita 10 tahun yang lepas. Kalau ditanya amalan kita bulan lepas pun, kita dah lupa dah. Apa dosa kita buat, apa amal soleh kita buat, apa kebajikan kita buat, kita dah lupa. Tapi Allah kata, yang kita lupa, Allah hitung. Sebab tu Allah sebut apa ni? Yang mana ni? Yang Allah akan hitung ni. Yang kita ingat dan yang kita lupakan. Allah sebut dalam surah apa ni? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa asarahum. Sembuh. Surah ni surah familiar ni. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Surah Yasin. Wa ma ahsaynahu illa illa fi imamin mubin. Surah apa ni? Surah Yasin. Ayat 12. Buka surah Yasin, ayat 12. Wa kullu syai'in.
wa kullu syai'in ahsainahu fi kitabim mubin kan? Fi imamin mubin. Okey. Cuba tengok ini di page pertama surah Yasin. Orang kita selalu baca, tak tahu dah berapa ratus kali dah ulang ayat ni. Cuba tadabbur. Allah kata apa? Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami. Allah sebut dua kali. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami. Dua kali ulang kami. Maksudnya apa tu? Bila ulang dua kali, Allah nak beritahu apa? Iaitu hanya kami boleh menghidupkan yang mati. Kalau terjemahan tepat, sesungguhnya kami, hanya kami yang boleh menghidupkan yang mati. Manusia tak mampu, tak berkuasa menghidupkan yang mati. Kami sahaja. Okey. Kemudian Allah kata, wa naktubu, dan kami akan catat. Ma qaddamu, satu apa yang mereka qaddamu. Ini sama dengan bima amilu. Apa yang mereka tulis. Apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, yang Allah catat apa dah? Wa atharahum. Jadi yang Allah catat ni melalui malaikat dua jenis. Pertama, maqaddamu, yang kedua, wa atharahum. Apa beza ni? Dengan antara maqaddamu dengan wa atharahum, apa beza? Yang mana berpanjangan? Asar. Yang ni? Apa dia buat? Yang berpanjangan contoh apa dia? Dia buat ajaran. Tak betul orang ikut. Oh, yang tak betul je. Yang betul? Yang baik pun sama kan? Yang ni yang pertama, Allah akan catat semua amalan kita yang kita lakukan. Yang ni yang kedua ialah kesan daripada amalan kita. Kesan daripada amalan kita. Kadang-kadang kita buat benda baik kan? Kesannya orang ikut. Selagi seramai mana orang ikut, berpunca daripada ilmu kita, Allah akan catat. Mana kalau 1000 orang beramal dengan ilmu yang kita ajar, kita akan dapat pahala 1000 orang. Itu dipanggil asar. Kalau kita pergi ke masjid kan, Allah tulis pahala solat berjemaah, dan asar dia pendapat yang kedua apa dia? Asar ni iaitu kesan tapak kaki kita. Satu tapak gugur satu dosa, satu tapak diangkat satu darjah. Okey? Sebab itulah yang paling banyak asar siapa? Yang paling banyak asar? Rasulullah. Kemudian selain pada Rasulullah siapa? Selain pada Rasulullah, yang paling banyak asar. Kadang-kadang dia hidup tak lama. Maqaddamu dia hidup 40 tahun je. Tapi asar dia kadang-kadang mungkin 4000 tahun. 4000 tahun. Siapa yang paling banyak? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Sebab setiap kali ilmu yang dia ajar, berapa ramai yang beramal dengan ilmu dia, dan berapa lama orang tu beramal, dia akan dapat asar. Contoh macam siapa ni? Abu Hurairah. Dia hanya hidup bersama Nabi 4 tahun je. 4 tahun je. Kan? Jadi Allah tulis daripada Abu Hurairah, maqaddamu 4 tahun bersama Nabi. Tapi lepas dia wafat, berapa asar dia? Asar dia sebab dia paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. 4000 lebih. Baca hadis dia an Abi Hurairah. Baca hadis an Abi Hurairah. Bukan sahabat saja, bukan tabi'in, bukan tabi'in sampai hari ini, sampai kiamat akan sebut nama an Abi Hurairah. Itu asar. Sebab itulah orang paling bahagia ialah orang yang mengajar dan orang yang berdakwah. Kan? Dia panggil apa? Ilmu yang bermanfaat. Sebab tu jangan tertipu. Kadang-kadang orang yang ikut kelas ramai.
berpuluh ribu kaum. Follower pun ramai, tapi orang tu tak beramal. Jadi guru tu tak ada asar. Dia hanya follower je ramai. Jadi yang paling untung siapa? Kadang-kadang guru tu pengikut tak ramai, follower tak ramai. Tapi bila orang dapat ilmu dia, orang amal, orang sebarkan. Tu guru yang paling hebat. Macam Ghulam ad-Dakwah lah. Ghulam dakwah, dia kerja dia sikit je. Tapi kesan dia banyak tak? Asar dia ramai tak? Hampir semua rakyat beriman. Itu bukan follower dia tu. Yang beriman, dia telah mati. Setelah budak tu Ghulam mati. Jadi beruntunglah orang yang mengajar, bukan ramai pengikut, tapi ramai orang beramal dengan ilmunya. Asar. Semoga Allah jadikan kita sebagai pelajar dan pengajar. Dan Nabi pun pujikan, khairukum man ta'allama ani qaddama. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, dan mengajar Al-Quran. Ini asar. Sebab tu saya sentiasa galakkan pelajar, bila belajar tadabbur, bila belajar sunnah Nabi, amal terus sampaikan. Kita akan nampak hasilnya di akhirat. Rupa-rupanya banyak. Aku dah mati tapi pahala solat berpuluh-puluh tahun, beratus tahun aku dapat. Aku dah mati, pahala zikir pagi petang aku terus dapat beratus tahun sebab mereka beramal hasil daripada ilmu aku. Aku dah mati, aku dah tak baca doa ni, tapi aku terus dapat doa yang aku ajar, yang beribu-ribu manusia dan beribu tahun orang amalkan, aku terus dapat pahala. Jadi tolonglah amalkan apa yang saya ajar. Itu adalah asar saya. Kemudian Allah kata apa? Wa kullu syai'in, setiap sesuatu ahsainahu, setiap sesuatu sama ahsa. Allah kata apa? Kami akan sebut secara detail dan tepat. Kita tak boleh nak elak dah. Pada pukul 10, 1 minit kan? Kita membazir air 3 gelas kan? Di dapur rumah kita. Dan selama 10 tahun. Tepat. Itu makna ahsainahu. Kemudian Allah detailkannya, Allah catatnya secara detail di mana? Fi imamin mubin. Apa makna imam? Sepatut catat dalam apa? Sepatut catat apa? Catat amalan di mana? Kertas lah, kitab. Sepatut ayat macam ni. Wa kullu syai'in ahsainahu fi kitabin mubin. Tapi kenapa Allah tukar daripada kitab menjadi imam? Kenapa? Cuba fikir. Kami catatkannya dalam imam, bukan kitab. Sebenarnya kitab lah. Tapi bila Allah sebut perkataan lain, Allah nak bagi maksud tu. Allah nak sampaikan satu message. Message ni sangat penting. Sebab tu Allah guna perkataan imam. Apa makna? Apa makna imam? Ikutan. Mana kalau dia iman, kita ikut. Okey? Jadi Allah nak begitu. Semua amalan kamu yang dicatat dalam buku tu, kalau semua amalan dalam buku tu baik, maka buku tu seumpama imam kamu. Kamu akan follow dia je. Dia pergi ke syurga, kamu akan follow ke syurga. Seumpama dia adalah imam. Tapi kalau yang tercatat dalam kitab kamu amalan buruk, dia imam kamu yang akan membawa kamu ke neraka. Dia imam, kamu makmum. Follow je. Driver. Ikut je. Jadi driver kita di akhirat besok ialah rekod amalan kita. Okey, bolehkah? Wallahu dan Allah atas setiap sesuatu syahidun, sangat maha setiap sesuatu Allah menyaksikan. Timbul soalan, macam mana Allah hitung ni setiap amalan kita? Kalau orang tanya,
Macam mana Allah boleh hitung amalan kita secara detail dan tepat? Yang baik, yang buruk, yang besar, yang kecil daripada kita mula balik sampai kita mati 60 tahun. Kemudian berapa orang ni? Setiap orang tak tahulah berapa juta pahala, berapa juta amalan. Kemudian berapa orang ni? Mungkin ada bilion manusia. Semua Allah catat. Kita timbul soalan. Macam mana Allah boleh catat semua? Jawapannya, Allah Maha menyaksikan setiap sesuatu perbuatan manusia. Allah tengok satu-satu pagi, petang, siang, malam 24 jam. Dengan dilaksanakan oleh kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ini wakil Tuhan. Iaitu para malaikat yang mulia yang duduk sebelah kanan kiri, tugasnya katibin. Allah menyaksikan, yang mencatatnya ialah kiraman katibin. Jadi ayat ni kalau kita orang beriman menjadikan kita lebih takut untuk berkata-kata, untuk bertindak, melainkan kita pastikan semua yang Allah redha. Dan yang kedua, ayat ini menjadikan kita sentiasa nak amalkan ilmu yang kita belajar dan kita nak sampaikan supaya yang dicatat daripada kita bukan amalan kita saja, tapi asar, kesan-kesan peninggalan kita, yang kita ajar anak kita, yang kita ajar sahabat kita, yang ajar jiran kita, yang kita ajar pakcik kita, semuanya asar yang Allah catat setelah kita mati akan ditulis sebagai pahala. Maka jangan buang masa. Jangan buang masa. Buatlah sesuatu yang berfaedah untuk kebaikan kita di akhirat. Kat dunia ni tak ada masalah sebab kita akan tinggalkan. Tapi yang akhirat masalah sebab kita nak pergi dan tak akan tinggalkan. Kita akan kekal di sana untuk selama-lamanya. Cukup setakat ayat yang ke-6. Ha? Salat raya kat rumah? Salat raya kat rumah tidak ada dalil. Musim PKP lah. Tak payah solat lah. Ada soalan ke? Kenapa Allah selalu sebut sifatnya di hujung dan bukan di awal? Contoh, wallahu ala kulli syai'in syahid. Bukan selalu ada Allah sebut awal. Surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, awal-awal ayat lagi, Ar-Rahman. Ada juga yang Allah sebut awal. Tengok konteks ayat lah. Ayat tu Allah nak sebut apa tu? Allah atas setiap sesuatu maha mendengar. Jadi Allah nak beritahu atas setiap sesuatu lebih penting kita tahu. Yang menakutkan kita apa dah? Setiap sesuatu. Maka yang tu yang menakutkan kita, yang tu Allah sebut dulu. Syahid tu nombor 2. Yang penting apa dah? Kalau Allah syahid tapi sebahagian amalan kita je. Macam kita okey sikit kan. Tapi Allah nak kita betul-betul takut apa dah? Setiap sesuatu yang kita lakukan, besar ke, kecil ke, jahat ke, baik, semua Allah syahidun. Jadi tengok konteks ayat. Tengok konteks ayat. Ada ayat Allah sebut yang pertama Ar-Rahman. Mula-mula ayat lagi, awal-awal ayat lagi, awal surah lagi. Wallahu a'lam. Mana dia? Surah Al-Zalzalah mengikut hadis sahih setengah Al-Quran. Bolehkah kita baca dalam solat sunat? Kita baca ulang 2 kali surah ini dalam rakaat pertama dan baca surah Al-Ikhlas 3 kali dalam rakaat kedua. Boleh tak boleh? Bukan berdasarkan pahala ataupun bukan berdasarkan pendapat akal kita. Agama ni kena ikut apa yang Allah sarankan dalam Al-Quran dan yang Nabi tunjukkan dalam sunnahnya. Pernah tak Nabi baca ulang 2 kali surah Al-Zalzalah? Tidak ada riwayat. Pernah tak Nabi baca surah Al-Ikhlas 3 kali dalam satu rakaat? Tidak ada riwayat. Maka jangan buat. Jangan buat. Kalau kita nak pahala 3 kali surah Qul Huwallah, supaya kita dapat pahala satu Quran, solatlah 3 rakaat. Baca setiap rakaat satu surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat ketiga Al-Ikhlas. Tapi jangan ulang surah yang sama dalam satu rakaat. Tidak ada
Setakat yang saya tahu tidak ada dalil. Wallahu alam. Jika pengantin melakukan jima dalam bulan Ramadan hingga tak sedar telah masuk waktu subuh, kafarah dikenakan pada keduanya ke? Tak, kalau dia tak sedar tak apa. Dia tak sedar sampai masuk waktu subuh tak apa. Yang tak boleh, dia sedar dah masuk subuh, dia teruskan. Itu yang tak boleh. Tu. Ustaz, kalau nampak hantu kena azan tak? Tak, sebenarnya soalan, sebelum saya jawab soalan, saya nak tanya soalan. Hantu ni ada ke tak ada? Kalau hantu tak ada, soalan tu tak relevan lah. Bila hantu tak ada, tak mungkin kita nampak. Yang kedua, kalau betul ada pun tak perlu azan. Sebab azan saya dah sebut tadi, ulama kata, azan tujuan nak beritahu masuk waktu. Dia khas untuk 5 waktu salat sahaja. Bila masuk waktu, azanlah. Dan tempatnya di masjid ataupun di mana-mana ada orang ramai kan. Sebab Nabi pernah suruh Bilal azan di tengah padang pasir. Masa tu sebab jauh daripada masjid. Ada pun nampak hantu ke, nampak jin ke, nampak ular ke, tak payah azan. Allah kata apa? Qul a'udzu birabbin nas. Katalah, aku berlindung dengan Tuhan segala manusia. Jadi kalau benda yang menakutkan, berlindunglah dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan melaungkan azan. Wallahu a'lam. Itu dia panggil ruqyah lah. Kalau ada gangguan, boleh tak kita baca ayat kursi? Boleh. Itu dikira sebagai ruqyah. Dan ada dalilnya. Dan Nabi sendiri pernah membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas bila Nabi disihir oleh orang Yahudi. Itu masuk bab ruqyah, tak ada kaitan dengan azan. Okey, kalau nampak dah. Mohon pencerahan tentang hadis Nabi yang mengatakan Nabi Muhammad tidak mengaku ummah orang yang tidak mahu berkahwin. Soalan kedua, ayat Al-Quran, manakah yang mengatakan seorang isteri kena iddah 4 bulan 10 hari? Saya pernah baca tapi tak ingat ayat apa. Okey. Soalan yang pertama, apa tu? Nabi tak mengaku ummah. Okey, ada satu hadis, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka kepada sunnahku, dia bukan daripada umatku. Nabi tak sebut kahwin. Dan kahwin tu salah satu sunnah Nabi. Kahwin tu salah satu sunnah Nabi. Tapi hadis yang Nabi kata tak mengaku ummah tu, Nabi tak sebut spesifik kahwin. Nabi kata siapa yang tak suka sunnahku secara umum. Okey? Sebab apa Nabi tak sebut spesifik kahwin? Sebab Nabi tahu ada sunnah Nabi bukan semua orang boleh buat. Ada sunnah Nabi bukan semua orang boleh buat. Yang Nabi tak mengaku ummah ialah orang tak suka sunnah. Ada orang suka tapi dia tak mampu buat, maka dia tetap umat Nabi. Yang betul-betul Nabi tak mengaku ummah ialah dia boleh buat tapi dia tak nak buat. Dia tak suka, itu bukan umat Nabi. Jadi sebab itulah ada ulama yang tak kahwin, tapi kena tengok sebab apa dia tak kahwin. Macam Imam Nawawi, tak kahwin. Tak boleh kita hukum Imam Nawawi adalah bukan umat Nabi, salah. Bahkan dia orang yang antara ulama yang mempertahankan, yang menyebarkan sunnah Nabi dan mempertahankan sunnah Nabi. Jadi yang tak kahwin ni kena tahu sebab. Kalau dia kata saya benci kahwin, saya benci sunnah Nabi, bukan umat Nabi. Tapi kalau dia kata saya tak kahwin sebab saya tak mampu, bukan, tak termasuk dalam ancaman hadis tu. Saya mampu nak kahwin tapi kalau saya nak fokus pada ibadat, saya nak fokus pada belajar dulu. Sebab kalau saya kahwin dalam keadaan saya jaya, rosak isteri saya, rosak anak-anak saya. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Wallahu alam. Tu nanti. Dia tanya pasal apa ayat? Pasal iddah kan? Surah Al-Baqarah pasal iddah 4 bulan 10 hari.
Surah Al-Baqarah ayat 234. Surah Al-Baqarah ayat 234. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Mereka-mereka yang diwafatkan suami mereka dan mereka meninggalkan isteri. Yang suami yang wafat tu meninggalkan isteri, maka isteri hendaklah menahan dirinya arba'ata ashhur, 4 bulan, wa ashra, 10 hari. Okey. Ina Zarina Tihna, Ustaz ada kembar ke? Apa tu? Yang menulis buku. Ini tak ada kaitan dengan tadabbur ni. Ya, saya ada kembar. Yang tulis buku ni, yang tulis buku Syarah Bulughul Maram, ada dah 4-5 jilid yang dah siap. Kitab solat, kitab puasa, kitab taharah. Itu adalah abang saya, kembar saya, Dr. Muhyiddin Abdul Rahman. Bagaimana azan kepada bayi baru lahir? Okey. Sebenarnya azan kepada bayi baru lahir, azan sebelah kanan dan qomat sebelah kiri, sebenarnya hadis itu adalah dhaif. Tapi ulama kata kalau kita nak azan pun kita boleh beramal dengan hadis yang dhaif sekiranya dalam bentuk amalan. Supaya bayi itu yang pertama dia dengar ialah perkataan Allah. Tapi hadis tu adalah sebenarnya hadis tu dhaif. Wallahu a'lam. Betul ke Ustaz wanita yang haid tak boleh berwuduk? Nabi sendiri menyuruh sesiapa yang berhadas besar supaya berwuduk sebelum tidur. Hendaklah dia berwuduk sebagaimana wuduk solat. Siapa tu? Nabi suruh kepada orang yang berhadas besar. Makna orang yang berhadas besar boleh berwuduk sebelum dia tidur. Sebab sunnah Nabi tidur dalam keadaan berwuduk walaupun dia sebenarnya berhadas besar. Jadi kalau ikut pendapat tu sebenarnya wanita pun yang haid dia sebenarnya termasuk orang yang berhadas besar. Maka sepatut dia boleh berwuduk. Wallahu a'lam. Sembahyang duha memang kena baca surah. Tak ada hadis Nabi tak pernah tetapkan surah apa yang patut dibaca ketika solat duha. Itulah rahmat Nabi kepada kita. Kalau Nabi tetapkan surah, ada orang tak hafal surah tu, akhirnya dia takkan solat. Cuba faham rahmat Nabi kepada kita. Kadang-kadang kita sendiri menyusahkan. Kita tetapkan surah tu, kita tetapkan zikir ni, kita kadang-kadang berapa kali pula. Kadang-kadang kita menyusahkan sampai kita rasa terbeban. Sebenarnya dia bukan daripada Nabi. Yang tetapkan surah sekian, yang tetapkan bilangan zikir sekian, kadang-kadang sampai 500, itu bukan daripada Nabi. Sebab Nabi sifat dia rahmatan lil alamin. Nabi tak akan suruh benda yang kita tak mampu ataupun membebankan kita. Jadi salat duha boleh baca apa-apa surah. Yang penting apa? Bukan surah yang berkaitan dengan duha. Yang penting ialah yang setiap ayat ataupun surah kita baca, kita tadabbur, kita hayati dan menyentuh hati kita. Wallahu a'lam. Apa hukum tahnik baby? Sunnah Nabi. Tahnik Nabi, sunnah Nabi. Tahnik baby adalah sunnah Nabi. Tapi tahnik yang Nabi buat ialah sebaik-baik saja bayi itu dilahirkan. Sebelum bayi itu minum apa-apa lagi. Itu yang Nabi buat. Jadi kalau kita nak tahnik baby, sebaik-baik lepas dia dilahirkan, kalau ada ustaz lah. Kalau tak ada ustaz, bapa sendiri masuk terus tahnikkan. Ambil kurma, kunyah dalam mulut, kemudian bagi dia hancur, kemudian ambil dan letak dalam mulut baby dan bagi dia pusing dalam mulut tu. Itulah tahnik. Tahnik ialah ambil makanan manis, khususnya kurma, kunyah dalam mulut kita ataupun mulut orang yang soleh. Kemudian bila dah lumat, kita ambil keluarkan, masuk dalam mulut bayi, kemudian kita pusingkan dalam mulut bayi sebelum dia minum apa-apa. Itu tahnik dan itu adalah ada dalil sunnah Nabi SAW. Nabi pernah mentahnikkan anak pertama Asma binti Abu Bakar, iaitu Abdullah.
Abdullah bin Zubair, ketika dia baru sampai di Madinah, dia melahirkan anak yang pertama di Madinah, Nabi mentahnikkannya. Wallahu alam. Ada dalil ke amalan azan ketika masuk rumah baru? Tak ada, tak ada. Dan diazankan pada setiap penjuru rumah? Tak ada. Tak ada. Ya Allah, pelik-peliknya. Pergi, kalau nak rajin sangat nak azan, pergilah masjid. Pergilah surau. Kat rumah tak perlu. Baca doa. Doa masuk rumah. Kemudian Nabi kata baca surah Baqarah. Maka rumah yang dibaca surah Baqarah, syaitan tak akan kacau. Syaitan tak akan masuk. Bukan azan, baca surah Baqarah, baca doa, baca bismillah. Nabi jamin, syaitan tak akan kacau. Apakah amalan untuk ibu mengandung untuk dapatkan anak soleh? Amalan ibu mengandung untuk mendapat anak soleh ialah sama seperti amalan ibu yang tidak mengandung. Kalau ibu tak mengandung, kena solat awal 5 waktu. Ibu mengandung pun kena solat awal 5 waktu. Kalau ibu tak mengandung, kena zikir pagi petang. Ibu yang mengandung pun kena zikir pagi petang. Kalau ibu yang tak mengandung, kena penuhkan masa dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan tadabbur. Jangan buang masa. Maka ibu yang mengandung pun lagi-lagi jangan buang masa. Bacalah Quran, bacalah tadabbur. Jangan fokus pada surah Yusuf saja sebab nak tengok anak handsome. Tak. Itu bukan sunnah Nabi. Bila nak beranak, baca pula surah Maryam. Bukan. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ialah, Nabi kata apa? Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Nabi kata, jadilah kamu orang yang bertakwa di mana saja kamu berada, dan apa keadaan sekali kamu mengandung ke tak mengandung, jadilah orang bertakwa. Jaga mata, jaga mulut, jangan buang masa. Hati itu sentiasa ingat kepada Allah. Dan bila kamu buat jahat, Nabi kata apa? Ikutilah kejahatan dengan amal soleh. Amal soleh akan memadamkan kejahatan. Dan Allah juga sebut, وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa pada Allah, sama ada dia mengandung ke tak mengandung, Allah akan bagi dua. Allah akan bagi dua kelebihan ni. Siapa bertakwa. Tak ada amalan khusus. Amalan khusus untuk orang bertakwa ada. Amalan khusus untuk orang mengandung tak ada. Jadi saya nasihatkan orang yang mengandung, jadilah orang bertakwa. Bila-bila masa dan di mana-mana saja. Kenapa? Allah akan bagi dua benda. Pertama, yaj'al lahu makhraja. Allah bagi jalan keluar. Keluar daripada masalah. Kadang-kadang termuntah. Kadang-kadang mabuk kan. Allah bagi jalan keluar kalau kamu bertakwa. Allah bagi jalan keluar bila bersalin, takut. Allah bagi kita tenang je. Allah bagi jalan keluar bila bersalin tu sakit. Allah bagi kurang sakit bila kita bertakwa. Yang kedua, Allah bagi rezeki yang tak disangka. Kadang-kadang sebab kita bertakwa, sepanjang kita mengandung, Allah bagi anak yang soleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS, sebab dia bertakwa, Allah bagi anak Ismail, seorang Nabi. Allah bagi anak seorang lagi juga seorang Nabi, Ishak. Allah bagi pula cucu Nabi Yaqub, seorang Nabi. Allah bagi pula cicit seorang Nabi, iaitu Nabi Yusuf AS. Sebab apa? Apa amalan Ibrahim? Bertakwa kepada Allah. Wallahu alam. Kalau seorang ustazah dalam iddah, tak boleh ke keluar rumah mengajar seperti biasa. Kalau dia dalam iddah dan mengajar tu satu keperluan untuk income dia, kalau dia tak mengajar mungkin tak ada duit dan mungkin mengganggu proses kehidupan dia, maka ketika itu dibolehkan. Dia Islam tak rigid. Bila Islam kata tak boleh, bukan makna tak boleh selama-lamanya. Tak boleh kecuali bila ada darurah, bila ada keperluan. Kalau sakit, boleh pergi hospital. Kalau perlu bekerja, kalau tak bekerja, tak ada income, maka boleh pergi bekerja. Tapi jangan berhias. Jangan pakai wangian. Jaga adab. Wallahu a'lam. Lafaz apa tu? Lafaz talak dalam WhatsApp. Jatuh, talak tak? Dia sebenarnya lafaz talak ni, dia jatuh bukan sebab talak di mana? WhatsApp ke, Telegram ke, secara live ke, itu bukan isu. Isu dia ialah niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan dikira niat. Kalau dia niat memang nak mencerai, kemudian dia lafaz melalui WhatsApp, jatuh talak. Tapi kalau dia cakap depan-depan, dia bergurau. Ulama kata tak jatuh talak. Sebab niat dia bukan nak bercerai, niat dia nak bergurau. Sebab itulah
Ada yang mengatakan ada 3 benda kalau buat main-main pun jadi sungguh-sungguh, kalau buat sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh. Apa tu? Kahwin. Yang kedua, cerai. Yang ketiga, rujuk. Kan? 3 ni, kalau ikut hadis tu, buat betul-betul jadi betul-betul, buat main-main, tapi hadis ni ada dhaif. Ada dhaif, ha? Kemudian kita pernah dengar tak? Ada kisah seorang lelaki yang pergi ke padang pasir, bawa keldai ataupun unta dia dengan makanannya. Bila sampai tengah padang pasir, untanya hilang. Jadi makanan pun tak ada, dia pun tak boleh nak balik, dia pun dia ingat dia mati dah. Maka dia pun duduk di bawah pokok berteduh dan dia tidur tunggu mati je. Sebab tak tahu nak balik pun tak boleh, tak ada unta, nak makan pun tak boleh, perut pun lapar, dia kira dia akan mati. Dia pun tidur bawah pokok. Lepas tertidur, dia tersedar, tengok-tengok unta di sebelah dia ataupun keldai sebelah dia. Maka dia terlalu seronok macam orang mati hidup balik. Dia pun ucapkan kata-kata yang pada zahir boleh jadi kafir. Dia kata apa? Wahai Tuhan, engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhan engkau. Ini Nabi sebut dalam hadis sahih. Sebab apa dia ucap perkataan yang tersalah? Sebab dia terlalu seronok, gembira, dapat macam orang mati hidup kembali. Sampai dia tersasul. Perkataan dia tu boleh membawa kepada kafir. Dia kata Tuhan tu hamba. Dan dia tu adalah sebagai Tuhan. Tapi Nabi tak pernah pertikaikan kata-kata dia. Sebab apa? Sebab dia berkata tanpa niat. Innamal a'malu binniat. Maka sebab itulah ulama mengatakan kalau dia bercerai tanpa niat tak akan jatuh. Pertama dalilnya ni. Yang lelaki yang seronok bila dapat unta dia balik sampai dia tersasar. Walaupun keluar perkataan kufur, tapi dia tak jadi kafir. Sebab bukan daripada hatinya. Kemudian yang hadis yang mengatakan 3 benda kalau buat betul-betul jadi betul-betul, buat main-main pun jadi betul, itu hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Seorang suami wajib bagi nafkah zahir dan batin. Tapi kalau seorang suami tak bagi duit nafkah, cuma duit lauk, semua dia bagi. Nak beli barang peribadi pun tak boleh. Sebab tak ada duit saku. Dan duit dalam simpanan pun tak ada. Satu lagi, bolehkah seorang isteri ambil duit suami tanpa pengetahuan suami untuk kegunaan rumah tangga? Macam beli barang-barang makanan dan barang dapur. Okey. Kalau suami dia tak bagi nafkah, tak cukup, tak bagi langsung ataupun bagi tapi tak cukup, maka dalam Islam membenarkan isteri mengambil duit suami tanpa izin ataupun dengan istilah kita sekarang curilah. Curi duit suami dengan tujuan untuk belanja rumah, tapi ambil sekadar yang cukup untuk belanja, jangan ambil lebih. Hukumnya halal. Dalilnya ialah pernah berlaku pada seorang sahabat perempuan yang bernama Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan. Jadi Hindun bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami aku ni kedekut. Dia tak bagi belanja yang secukupnya. Boleh tak aku ambil duit dia tanpa pengetahuan dia?" Nabi kata, "Boleh, dan ambil sekadar yang cukup." Sebab itu hak kita, suami kena bagi belanja yang cukup. Termasuklah bagi belanja makan, bagi belanja pakaian, dan yang ketiga bagi belanja rumah yang selesa. Tapi alat-alat makeup tak boleh. Kalau curi duit suami untuk beli alat makeup tak boleh. Sebab itu bukan satu keperluan asas. Wallahualam. Tapi macam soalan ni dia dah bagi zahir tu, ada tak cuma duit saku? Adakah duit saku tu? Tapi dia kata tu, Itu macam dua soalan. Atasnya lain, bawah tu jenis kalau tak bagi, atas tu semua bagi. Duit lauk bagi. Cuma nak beli barang sendiri, duit saku. Duit saku. itulah. Kalau untuk barang peribadi yang sebenarnya itu bukan kewajipan suami, contoh barang makeup kan, maka tak boleh curi duit suami. Tapi kalau barang tu keperluan rumah tangga dan juga keperluan ni untuk dia hidup, maka itu adalah satu keperluan, boleh ambil. Mana benda yang asas lah, bukan aksesori. Kalau aksesori tak boleh. Contohlah dia ada baju 3 helai, dah cukup dah. Tak perlulah curi lagi untuk beli satu almari kan.
Beli handbag ke kan? Handbag cukup pakai plastik ke kan? Kalau pakai plastik orang tak akan rompak. Pada qada solat zaman remaja dahulu boleh atau tak sebagai penebusan walaupun tak ingat bilangannya. Dia pasal kita tinggal solat secara sengaja, ada secara tak sengaja, itu ada hukum lain. Ini meninggalkan solat dengan sengaja tanpa sebab. Jadi ada dua pendapat ulama. Pertama, dia kena qada semua yang ditinggalkan. Kalau dia tak ingat, agak-agak lah. Kalau 20 tahun, kalilah 5 kali sehari. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dia tak perlu qada. Dia tak perlu qada sebab tidak ada dalil wajib qada bagi orang yang tinggal solat dengan sengaja. Itu tak ada dalil. Yang ada dalil, orang yang tinggal solat kerana tertidur dan kerana terlupa, itu ada dalil. Kena solat. Tapi kalau tinggal solat dengan sengaja tanpa sebab, tidak ada dalil kena qada. Jadi pendapat kedua, dia kata tak payah qada. Habis kena buat apa? Kena bertaubat nasuha. Kena bertaubat betul-betul menyesal dan berjanji tidak akan ulang. Start solat yang baru dan jangan tinggal lagi. Semoga Allah terima taubatnya. Jadi ada dua pendapat. Wallahu a'lam. Bolehkah kita berpakaian berfashion tapi tetap untuk aurat, pakaian longgar? Pakaian berfashion, Tapi tutup aurat. tutup aurat dan longgar. Tapi fashion style. Okey, pakaian menutup aurat, kemudian dah longgar tapi berfashion lah. Sebenarnya innamal a'malu binniyat. Balik pada niat kita. Kalau kita pakai berfashion tujuan untuk tunjuk pada orang, haram lah. Jadi riak. Tapi kalau kita pakai berfashion untuk suami kita kan, okey, halal. Pakailah 10 fashion pun dalam rumah setiap hari. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau pakai untuk di luar, niat tu dah macam untuk menunjuk pada orang. Itu boleh jadi haram sebab riak. Wallahu a'lam. Adakah dalil sahih yang menyuruh kita iqamah ke iktamah? Adakah dalil? Tak. Azan dengan qamat ni hukumnya sunat, bukan wajib. Jadi qamat pun hukumnya sunat. Kalau kita solat bagi lelaki dan kalau kita seorang, tak disunatkan qamat. Sebab qamat ni sebenarnya tujuannya nak bagi tahu orang solat nak didirikan. Kalau kita solat seorang-seorang, tak disunatkan qamat. Satu. Yang kedua, kalau perempuan ramai-ramai sama-sama dia pun, pendapat paling kuat tak disunatkan qamat. Ada pendapat mengatakan boleh qamat kalau perempuan sesama mereka. Tapi pendapat paling kuat tidak ada dalil. Sama-sama perempuan walaupun ramai, tidak ada dalil. Ia disunatkan qamat. Jadi solat macam tu je. Solat berjemaah tanpa qamat. Tapi kalau lelaki ramai di rumah, disunatkan qamat. Wallahu a'lam. Apa tu? Orang yang uzur bolehkah menulis ayat Quran dan membuka Quran terjemahan ketika tadabbur Al-Quran? Dia yang dalilnya tak boleh sentuh, siapa yang uzur tak boleh sentuh, tak boleh baca. Maka tulis tu sebenarnya termasuk kan. Tulis tu makna dia macam membaca dalam hati ataupun dia menyentuh. Jadi sebaik-baik elakkan. Tetapi pandangan saya, kalau demi untuk belajar, demi untuk ikat ilmu kita supaya kita tak lupa, maka kita boleh tulis. Ataupun kita cukup dengan tulis nama surah dan nombor ayat. Bila kita dah bersih, kita rujuk balik. Ataupun kita boleh rujuk melalui telefon je tanpa kita menulis. Tanpa kita menulis. Kita catat je nama surah dengan nombor ayat. Kemudian kita rujuk kat telefon tanpa kita baca, tanpa kita sentuh. Lepas kita dah bersih, kita tulis balik. Wallahu a'lam. Kalau sunat duha, sujud akhir, zikir, baca zikir 40 kali. Tak ada. 40 kali pensan lah. Zikir apa ni 40 kali? Tak ada. Bukan daripada Nabi. Nabi rahmat kepada umatnya. Nabi kata boleh baca zikir, ada riwayat mengatakan sampai 10 kali.
Kalau 40 kali, pertama tidak ada dalil. Yang kedua, zikir apa tu sampai 40 kali? Bila azan di masjid, boleh tak kita sembahyang sunat niat duha, hajat, istikharah sekali? Tak boleh satu-satulah. Saya nak tanya balik boleh tak kita makan nasi, lauk tom yam, lepas tu kita niat juga kari kepala ikan, sambal belacan, ikan goreng, udang goreng, boleh tak? Kalau tak boleh samalah. Niat makan pagi tapi niat untuk makan tengah hari dan malam dan minggu depan sekali. Boleh tak? Tak boleh setiap satu solat satu niat. Okey. Cukup Oh, banyak cukup 12, 17 lah. Kita sambung akan datang. InsyaAllah kelas kita malam ni pukul 9 malam. Kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.